isteri saya minta cerai kat saya, Ustaz. Saya kata, kenapa? Tak lah, dia mula kata kat isteri dia. Antara yang dia kata kepala batu. Saya kata, takkan kot sebelum kahwin dia tak kepala batu, mohong sangat tiba-tiba kahwin jadi kepala batu. Dia kata, memanglah sebelum kahwin saya tahu dah, tapi tak menjadi-jadi. Bila kahwin-kahwin dia makin menjadi-jadi. Macam pengalaman. Benda muslim yang saya kasih sekian. Bila dia kata macam tu, saya tanya soalan macam tu kat dia. Dia kata, tak, memang Ustaz, tapi bila dah kahwin dia makin jadi-jadi. Lepas tu saya kata kat dia. Lepas tu dia mulalah macam duk mengatar lah, sambil duk ayat mata tu kita tahulah kata ada. Saya kata macam ni lah Encik, kejap berhenti saya cakap, bagi saya cakap pula. Saya nak tanya satu soalan je. Rumah tu sembahyang jemaah tak? Dia diam. Rumah tu ada azan tak? Dia diam. Tadi hang dia tengok kat aku kan? Mai dengar aku dia tengok. Dia tengok lah. Macam mana sembahyang jemaah tak ada, azan tak ada? Orang tanya kat kita, apa kena mengenal sembahyang jemaah dengan azan, dengan hubungan keluarga Ustaz yang sampai benda-benda macam ni? Saya kata, kita ni benda makhluk. Makhluk bahasa Arab, bahasa Inggeris dia kata kita ni benda yang di-invent. Invention. Kita ni benda yang di-invent. Kita ni sama dengan iPad ni. iPad ni ada orang yang buat dia. Kita ada orang yang buat kita. iPad ni kalau dia main dengan kotak semata-mata, orang tak tahu nak operate dia. Dia kena ada buku manual dia, nak tahu nak cucuk bawa keluar SIM card tu lagu mana. Dia kena pakai pin dia tu. Tak usah dia cucuk dengan pen, habis conting tepi-tepi tu. Dia kena cucuk dengan pin yang dia bagi. Yang pin dia bagi tu, kalau orang tak baca, orang tak tahu kata pin tu untuk cucuk. Sebab dia letak elok je atas tu, seolah-olah macam selit atas tu sebagai holder kepada benda tu tak buka. Orang buka tu orang boleh tahu buang. Kalau orang tak baca, dia kena ada buku manual dia. Kalau setiap benda ni pen ni pun sama, dia ada buku dia. Jangan duk calik yang tu, jangan duk bubuh ni, jangan duk basuh lagu tu. Dia ada dia punya buku manual dia. Kalau setiap benda invention ada dia punya buku manual. Kita yang di-create pun ada. Buku kita Quran. Awak tak go dengan Quran, awak tak boleh punya operate kita. Percaya. Awak tak operate manusia dengan Quran, tak boleh punya. Gunalah teknik orang putih lah. Apa main orang putih punya taktik, apa nak pakai taktik sabar. Tak boleh, tak akan jadi. Tak boleh. Sebab ini buku manual kita Quran. Dan Quran dah sebut dah pada kita sembahyang berjemaah. Dan azan, orang tak azan Ustaz. Okey, tengok azan, saya bagi matematik mudah. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, bila masuk saja waktu azan. Tengok azan. Okey, full stop sekejap. Azan sebagai maklumat tambahan. Kalau berlaku apa-apa dekat tempat kita, dekat building kita, jadi apa ke, nampak apa, orang kena rasuk ke, ada histeria, first kali buat azan. Itu je dulu. InsyaAllah benda tu hilang terus. Sebab apa? Ni hadis Nabi ni dengar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang tanya, Ustaz dalam kitab mana? Buka kitab Sahih Muslim jumpa. Buka dalam kitab amalan-amalan yang dibuat pada hari-hari. Yang kalau macam yang dalam buku kuis kita yang mereka buat untuk kajian hadis tu kan, dalam buku amalan-amalan sunnah Nabi, tiap-tiap hari dalam tu ada. Tuan-tuan boleh cari kat kedai. Azan, bila masuk waktu Nabi kata azan. Kenapa? Nabi kata bila suatu tempat itu dilaungkan azan, syaitan yang ada di sekeliling kawasan itu yang dengar suara orang yang azan itu, dia akan lari bertempiaran sampai terkentut-kentut. Nabi sebut tau terkentut-kentut tu. Tuan-tuan cuba bayang lari sambil kentut, sakit pungkok ni tau. Biasa tengah duk lari maraton kan, kita sakit perut. Lepas tu kentut tengok, ya Allah dia pedih lah. Ilaha illallah. Kalau pedih makin laju tak apa. Kan beruk lagi laju. Makna apa ni? Makna dia hina dia. Dia dengar azan tu dia lari, dia dalam keadaan hina dia tuan-tuan. Kemudian Nabi kata lepas azan sembahyang sunat iqamah. Iqamah tu pula dia akan cuba nak main dekat masa time kita iqamah. Bila orang tu laung iqamah, lari balik sekali lagi dia, jauh daripada kita.
2 kali kita halau dia keluar. 2 kali kita halau dia keluar. Kemudian bila kita sembahyang berjemaah, kita mula Allahu Akbar. Sebelum mula kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 3 kali kita halau dia keluar rumah kita. Cuba bayang, satu rumah. Tuan-tuan duduk rumah tuan-tuan berapa biji? 10 biji ada? Ada 10 biji. Ada lah kot no? 10 biji. Baik, 10 biji. Masuk waktu maghrib, 9 buah biji azan. Yang buah yang ke-10 tu kita punya rumah tak azan. Bayangkan rumah yang 9 buah tu punya setan semua lari main. Dia mesti lari nak berkampung, betul tak? Nak masuk rumah 9 tak boleh. Rumah ni keluar, orang kata hambat mana? Rumah hujung lah tak azan. Dengar ni tak habis lagi ni. Sampai berkampung rumah hujung, kena suami tu bawa balik. Masuk rumah, salam tak bagi. Kawan ni duduk tunggu, duduk cucu. Itu yang dia maki tu kat atas, balik lambat tak ingat apa, duduk beletiap. Pasal apa? Semua berkampung situ. Nabi dia cerita, dia tahulah dia boleh nampak makhluk ni, kita tak nampak. Hadis sahih entah. Hadis Imam Muslim. Kita tak ada benda tu yang nak makin menjadi-jadi dalam rumah kita. Duk cucuk kita, cucuk anak, abang tak mau dengar, abang tak mau dengar. Yang anak abang tak mau, mak pun tak mau dengar juga. Sama lah elok. Suami isteri bila bersembang, kerja nak gaduh. Dengan kawan-kawan, dengan klien boleh sembang. Ya, saya. Boleh sangat-sangat boleh. Kita sedia macam-macam. Kalau dengan isteri, dah lah boleh lah. Kan yang tak boleh. Boleh. Tengok suara. Tadi dengan klien, boleh lah. Allah, macam nak lembik tengkuk. Pasal apa? Dia duk cucuk benda tu. Nabi ajak kita secara tidak langsung. Kita kena buat lagu tu. Rumah kita tak ada. Saya cakap ni, tuan-tuan ada rumah, saya ada rumah. Tuan-tuan renung sendiri je lah. Rumah kita tak sama, kita renung. Apa yang jadi kat rumah kita? Apa yang jadi dalam isi rumah kita? Betul tak betul dengan apa yang Nabi kata? Kita renung. Tak usah tunjuk orang, tak usah tuju orang. Tuju kita. Macam tu je. Mungkin ni. Malam-malam azan. Lepas dekat sebulan, 2 bulan rumah tak dengar azan. Pada memang pada begitu. Kita ambil letak balik kat kita. Dia kata, ustaz, kalau orang bujang rumah sewa ke mana? Sama juga lah. Mayanglah jemaah sama-sama. Dia kata ajak mereka tak mau. Tak tahu kita semayang, mereka nak dapat ikut. Semayang dulu. Dia kata kalau semayang dalam bilik, ustaz, ni bukan zaman kafir musyrikin Mekah. Semayang kena tutup pintu, orang tengok nak bunuh. Semayang sembunyi-sembunyi. Semayanglah terang-terang kita buat benda betul. Kenapa kita takut pula kita nak semayang? Orang semayang takut dengan orang tak semayang. Lah, Allah bersama dengan orang semayang, kan tak? Allah bersama dengan orang semayang. Orang semayang tu takut pula dengan orang yang tak semayang. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Pak, itu saya baru cakap satu je portion dia. Portion dia azan, iqamah, semayang jemaah. Tuan-tuan tengoklah. Semayang jemaah, dia punya aplikasi. Saya cerita aplikasi ni pasal apa? Saya nak cerita kat tuan-tuan, bila kita takbir, kita letak tangan di dada, kita khusyuk. Saya pun semayang tak khusyuk. Ngaku je tuan-tuan. Jangan buat muka pelik. Ustaz semayang tak khusyuk. Sama je kita. Semayang tarawih memang siapa khusyuk? Mana khusyuk? Tambah pula tengah duduk rakaat yang ke-8 tu, dia Tok Siok duduk hidang. Dah lah Tok Siok tak semayang. Duduk hidang makan dengan orang. Tapi dia hidang makan tu bagus juga. Tok Siok ni pun bagus juga. Tak disalahkan dia. Sebab dia pun jenis ni. Dia pun jenis skim cepat kaya. Pasal apa? Dia hidang bagi makan orang. Bila dia hidang makan kat orang, dia tak sembahyang tarawih. Sekali bila orang dah makan, orang jadi sihat walafiat. Orang nak baca Quran tadarus pula. Dia kau keuntungan situ. Mai pahala tadarus apa kat aku. Apa makan aku hidang tadi kan. Tu Tok Siok punya ni saham. Dia punya style tu. Tapi lagi bagus kalau dia sembahyang jugalah. Tak apalah, ala kulli hal rebut lah, yang mana boleh rebut. Tak, cuma kita nak kata bab tadi tu. Bayang bila kita sembahyang jemaah. Logik kita pakai logik lah. Anak qomat, ayah imam, mak makmum, anak makmum, mak tengok anak sembahyang betul tak betul, anak ikut ayah sembahyang betul tak betul.
Habis-habis bagi salam, sekali lagi zikir sama-sama. Allah tuan-tuan, kita biasa berhimpun apa hari raya. Bohong lah. Kita biasa himpunnya hari raya. Kadang-kadang kita sembahyang jemaah ramai-ramai. Cuba tengok dia punya feel dia. Sikit, beberapa second lepas bagi salam tu. Bila budak-budak main lari duduk dengan kita, bila ni apa dia punya suasana tu macam mana? A second, just 5 second lepas sembahyang tu. Lepas tu sekali lagi tu mulalah dia duduk buat sembang. Ada yang tak zikir, duduk pergi sembang lah. Yang tu imam-imam pun sembang sekali. Tak apalah. Cerita dia few second yang lepas sembahyang tu, dia punya feel dia tu macam mana. Tuan-tuan lah yang nilai. Jadi Ustaz, minta maaf sebab masa yang terlalu mencemburui kita. Oh, habis dah. Jadi sorry. Ni apa, saya minta Ustaz 1 minit Ustaz. Sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan. Loh, tadi soalan tu ada banyak tau. Itulah saya jawab ni. Sebabkan masa. Awak tak cut awal-awal Seronok sangat dengan Ustaz ni. Pulak dah. Aina nama muslim. Kesimpulan dia satu je saya bagi. Apa dia? Nak ubah, dia mesti dengan semua satu keluarga. Kita hantar anak kita pergi pafa, kelas fardu ain mengaji macam mana pun, dia tak akan boleh jadi okey kalau kita tidak okey. Pasal apa? Dia belajar benda yang bercanggah dengan dia belajar di rumah. Sekolah kata tidak, rumah kata ya. Sekolah kata masuk waktu sembahyang segera, dia boleh tangguh-tangguh di rumah. Kontra dalam otak dia. Kalau kita tak kesian kat kita sekalipun, kesian kat dia. Dia baru nak kenal dunia. Dia baru nak kenal dunia. Kita bagi dia dah confused dah. Kita confused tak apalah, boleh jadi kesilapan kita sendiri. Kita ubah pelan-pelan. Tapi dia, kita yang bagi dia confused. Wallahualam. Mudah-mudahan kita diberkati. Maaf saya tak sangka ada laju pula masa dulu. Baik daripada Allah yang lemah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil-Quran al-azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. يا الله, jadikanlah kami yang hadir pada hari ini, diri kami, zuriat kami, keturunan kami dan seluruh kaum kerabat kami di kalangan hamba-Mu yang bertakwa, yang rajin mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada hari ini, diri kami, zuriat kami, keturunan kami dan seluruh kaum kerabat kami di kalangan hamba-Mu yang cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada hari ini, diri kami, zuriat kami, keturunan kami dan seluruh kaum kerabat kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa mendirikan solat dan dapat bangun dan duduk bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada hari ini di kalangan hamba-Mu yang dapat masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, ada di kalangan kami yang hadir ini, di kalangan mereka yang sakit, maka Kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang tersepit di antara dua dilema, Kau temukanlah mereka dengan jalan keluar ya Allah. Ada di kalangan kami ini yang berhutang, maka Kau mudahkanlah mereka melangsaikan hutang mereka ya Allah. Ada di kalangan kami ini ya Allah yang belum bertemu dengan jodoh, temukanlah mereka dengan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan melangsungkan perkahwinan, mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata, kurniakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah. Dan ada di kalangan kami ini, boleh jadi yang ada bersama dengan kami dan boleh jadi yang tidak bersama dengan kami akan pulang pergi bertemu dengan-Mu ya Allah. Matikan mereka dan matikan kami dalam mati yang baik ya Allah. Matikan mereka dan matikan kami dalam mati yang baik ya Allah. Dan jangan Kau matikan mereka dan jangan Kau matikan kami dalam mati yang tidak baik ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Don. Jadi tanpa buang masa, saya menyebut kepada muslimin dan muslimat untuk kita sama-sama menunaikan solat zuhur berjemaah di tingkat 24 boleh turun ikut tangga ni. Jadi siapa yang belum ambil uduk lagi di level 24 ada, boleh ambil uduk sana. Sekian yang kiranya terdapat salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.